Terima kasih Dr. Pengerusi. Saya akan cuba ringkaskan. Pertama, yang saya ingin bahaskan ialah tentang perkara 60,000 tentang RISDA. Saya ingin Menteri memberitahu kenapakah sentiasa berlaku di mana wang untuk menanam semula kelapa sawit ataupun getah senantiasanya habis, dan ini menyebabkan kesusahan kepada rakyat yang hendak menanam semula pokok getah mereka. Dan apa yang menyedihkan ialah oleh kerana ramai rakyat Malaysia yang tekun bekerja, tidak ingin terus menanam semula sukupun tidak ada bantuan untuk tanaman semula, mereka akan menanamkan pokok getah ataupun pokok kelapa sawit dengan wan sendiri. Malangnya apabila wan untuk bantuan untuk tanam semula sampai, mereka di penalize dengan izin, dengan hanya diberikan ansuran bayaran selepas tanaman itu dibuat, iaitu ansuran pertama untuk menanam semula yang biasanya jumlah yang terbesar tidak akan diberikan. Dan kalau pokok itu sudah menjangkaui masa untuk bantuan kedua atau ketiga, hanya bantuan tanam semula yang kedua, ketiga dan kemudian yang akan diberikan. Bagi rakyat yang kita kata yang kuat bekerja, kita sebenarnya mesti menghayati keinginan mereka untuk bekerja tanpa bantuan, dan mereka haruslah digalakkan berbuat demikian, dan jumlah keseluruhan wan bantuan tanam semula haruslah diberikan atau kepada mereka. Kerana wan bantuan tanaman semula bukannya wang kerajaan. Sebenarnya penanam-penanam, penurut-penurut getah dan pengusaha-pengusaha kelapa sawit ini, mereka membayar ses kepada RISDA, dan wang ini adalah satu pemulangan wan ses yang telah yang RISDA kutip apabila mereka menjualkan getah yang ditoreh oleh mereka. Dalam hal ini saya harap kerajaan akan memastikan wan tanam semula untuk seluruh tahun mencukupi, dan kalau tidak mencukupi, tidak harus mendenda ataupun penalize mereka yang terus menanam semula tanpa bantuan. Yang kedua, berkenaan RISDA, saya ingin tahu lebih kurang 6 atau 7 tahun yang lepas ada sejumlah lebih kurang 400 juta wan RISDA, sebenarnya wan penanam kebun kecil ni yang hilang kerana dikatakan antara lain dilaburkan dalam golf club ataupun golf course dan sebagainya. Apakah sudah jadi kepada wan tersebut, dan apakah tindakan yang telah diambil terhadap pegawai-pegawai yang menyelewengkan wang tersebut, supaya kesusahan yang sekarang yang menimpa pekebun-pekebun kecil ni berapa tahun ini dapat keadilan, dan ramai mereka telah dengan izin dan dikatakan tadi penalize kerana tidak ada wang bantuan untuk tanam semula yang mencukupi. Kedua, saya ingin menyatakan sokongan saya kepada Sungai Setipu berkenaan dengan perkara 30,000 iaitu orang asli. Saya ingin kerajaan supaya memastikan orang asli dihormati dan tanah mereka diberikan sama ada secara grant ataupun secara berkelompok, community title or reserve dengan izin, menghormati orang-orang asli di setiap kawasan seperti yang telah kerajaan Pakatan Rakyat buat, iaitu setiap keluarga orang asli akan diberikan grant 8 suku ekar, dan itu satu-satunya cara memastikan orang asli akan mendapat pendapatan yang konsisten dan mencukupi, untuk memastikan mereka boleh, kalau mengikut kiraan kami, mereka boleh mendapat setiap keluarga 3,000 sebulan, yang akan dengan terusnya menaikkan taraf hidup mereka dan pendapatan mereka. Dan di negeri Perak, di mana setengah daripada orang miskin tegar adalah orang asli, dan dengan rancangan yang telah dirancang oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak, orang-orang asli ini dengan sekaligus tidak akan menjadi miskin lagi.
Saya harap kerajaan dapat Barisan Nasional pun akan memupus semangat yang sama dengan menolong orang asli, dengan menghormati hak mereka ke atas tanah-tanah mereka. Dan mereka, pemberian tanah ini bukan kerana kita berikan kepada mereka, malah kita kerana mengiktirafkan hak orang asli sebagai orang asal di negara kita, in recognition of their rights to the land. We grant them title. Bukan kita berikan kerana mereka lebih awal datang daripada mana-mana pihak dalam negara tercinta ini. Jadi yang maksud saya ialah cara orang asli hendak mengendalikan tanah mereka, kita hormati cara mereka dan tempat merayau untuk mereka mestilah dipelihara. Last sekali, berkenaan dengan peruntukan untuk kemajuan luar bandar, saya dah dapati sungguh pun kampung-kampung orang Cina di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan, tapi saya tak nampak tidak ada peruntukan tertentu untuk pembangunan kawasan-kawasan kampung baru ini. Saya berharap satu jumlah pun boleh diperuntukkan dengan spesifik untuk pembangunan kampung-kampung baru ini, kerana didapati sungguh pun telah melebih 60 tahun banyak daripada kampung-kampung baru ini masih tidak ada peparitan yang baik ataupun jalan-jalan di kampung-kampung baru ini. Jadi kalau boleh, kerajaan boleh haruslah menetapkan satu jumlah untuk memastikan peparitan dan jalan-jalan asas ini dan juga bekalan elektrik ini dapat dibekalkan kepada kampung-kampung baru ini, kalau sama ada di bawah Kementerian Luar Bandar ini ataupun di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, Faris Tulong.